Pada Rabu, media melaporkan Bank Pusat India menaikkan kadar faedah utamanya. Tindakan pertamanya dalam tempoh beberapa tahun yang menjadi antara usaha bagi mengawal inflasi di negara tersebut. Pihak Reserve Bank of India (RBI) bertindak menaikkan kadar pinjaman sebanyak 40 mata asas kepada 4.40% selepas melakukan penilaian terhadap keadaan ekonomi semasa. Namun mengambil kira situasi inflasi yang berlaku di seluruh dunia ini. Di Malaysia, adakah kita boleh melakukan perkara sama? Atau mungkin ada kaedah lain untuk kita pastikan kita dapat kawal inflasi ini? Untuk itu kita akan bersama dengan Profesor Madya Muhammad Yusof Saari, penganalisis ekonomi, bersama dengan saya di talian pada ketika ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, Hafizi. Baik Prof, apa mungkin jangkaan di Malaysia susulan India dan United Kingdom menaikkan kadar faedah untuk kawal inflasi mereka? Pada pemerhatian saya dan jangkaan saya ya Hafizi, kalau kita lihat India dan UK ya, United Kingdom telah menaikkan kadar faedah mereka, dan kita memahami bahawa mereka, dua ni adalah dua negara besar yang memainkan peranan penting dalam ekonomi global, dan kita lihat perspektif Malaysia, sebuah negara kecil yang terbuka dan berdagang. Pada pandangan saya, Malaysia seperti yang saya beritahu, sebuah negara kecil yang berdagang dan terbuka, cenderung untuk mengikuti jejak langkah kuasa ekonomi besar. Dan kita jangkakan mungkin Bank Negara Malaysia akan melakukan perkara yang sama untuk menaikkan kadar faedah bagi mengawal pergerakan harga dan juga bagi memastikan inflasi dalam negara terkawal ya. Tetapi keadaan ini juga perlu diambil berhati-hati ya Hafizi, kerana pada ketika ini ekonomi kita tidak seperti ekonomi sebelum pandemik, dan keadaan kita sekarang ni, kita bukan saja berdepan dengan satu perkara, iaitu satu faktor saja yang menyumbang pada kenaikan harga, tapi pelbagai faktor lain yang menyumbang kepada kenaikan harga tersebut. Jadi memastikan bahawa kenaikan kadar faedah itu tidak memberi kesan kepada perkembangan ataupun pembelih ubah ekonomi yang lain, itu perlu dilihat secara komprehensif dan perlu dibuat secara berhati-hati. Baik Prof, kita boleh mengikut jejak langkah UK dan juga India menaikkan faedah ini. Namun bagaimana langkah ini sebenarnya akan memberi kesan kepada rakyat dan juga negara, dan apakah tekanan ke atas inflasi ini? Kalau pada keadaan ekonomi yang normal ya Fizi, apabila kenaikan harga faedah ini berlaku, ini akan mengurangkan pihak swasta untuk mengembangkan ekonomi mereka melalui pinjaman ya, kerana kadar faedah yang lebih tinggi tidak menggalakkan kepada aktiviti pinjaman berlaku. Jadi ini secara tidak langsung akan mengurangkan aliran keuangan, aliran wang beredar dalam ekonomi. Apabila ini berlaku, ia sikit sebanyak mengurangkan sedikit permintaan dan kuasa beli tersebut. Tujuan dia adalah untuk memastikan inflasi itu terkawal. Itu yang akan berlaku. Tetapi dalam keadaan sekarang ni agak rumit ya. Saya jangkakan agak rumit kerana inflasi ini bukan saja datangnya Fizi daripada permintaan yang bertambah, tetapi juga dalam konteks Malaysia sendiri, kalau kita lihat, kebimbangan saya ya, inflasi ini tidak dapat dikawal sepenuhnya oleh alat kawalan keuangan seperti kadar faedah. Kerana kalau kita lihat seperti yang diumumkan oleh kerajaan pada 1 Mei yang dahulu, kenaikan upah minimum, kalau ini dilaksanakan secara menyeluruh, kita akan jangkakan tekanan lebih tinggi kepada inflasi itu akan berlaku. Ini belum lagi mengambil kira dengan kedudukan rantaian bekalan di luar negara yang juga akan menjadi salah satu punca juga tekanan pada inflasi. Ditambah juga dengan jika kekurangan buruh di dalam ekonomi Malaysia tidak dapat ditangani secara efisien, maka ini juga akan menyumbang kepada inflasi sebenarnya. Baik Prof, bagaimana sebenarnya mungkin reform boleh dilakukan bagi kita nak pastikan Malaysia ini kalis inflasi pada masa hadapan Prof? Untuk mengadakan reform kalis inflasi ini satu perkara yang agak sukar untuk dilakukan
pada ketika ini ya, apa yang kita boleh lakukan sebenarnya, kita tidak boleh mengelakkan inflasi itu terus berlaku, tapi kita boleh memastikan inflasi itu adalah sederhana dan juga inflasi yang tidak memberi kesan sebaliknya kepada ekonomi. Tapi dalam keadaan sekarang ini, dalam keadaan ekonomi yang masih lagi dalam proses pemulihan dan banyak lagi faktor-faktor lain, tekanan dan juga kesan di pasaran, kesan herotan, kekurangan bekalan, termasuklah kekurangan tenaga buruh, rantaian bekalan yang terganggu. Ini sebenarnya menyukarkan keadaan ya, menyukarkan keadaan bagaimana untuk kita mengawal keadaan inflasi. Tetapi dengan mengambil kira perkara-perkara tersebut, saya menggalakkanlah ataupun menyarankan agar pihak berwajib supaya berhati-hati dalam melaksanakan dasar-dasar yang boleh menekan inflasi, menekan harga untuk naik. Ya, kerana apabila dasar-dasar lain yang dilaksanakan secara dalam keadaan ekonomi yang baru nak bertatih untuk pulih, apabila dasar lain yang akan memberi kesan secara tak langsung kepada inflasi perlulah dielakkan ya. Terutamanya seperti yang saya beritahu tadi, kalau ada berlaku kenaikan dalam kos pengeluaran, ini juga akan menyumbang kepada inflasi. Kekurangan bekalan buruh dalam pasaran juga akan menyumbang kepada inflasi. Jadi kita perlu tangani secara berhemah perkara ini, secara bijaksana. Kita tidak mahu keadaan menjadi rumit di masa hadapan. Baik, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Syarif, penganalisis ekonomi yang berbincang sedikit mengenai apakah langkah yang boleh dilakukan oleh negara untuk kita membendung inflasi ini.